Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita petik beberapa faedah sebelum kita berpindah masuk kepada roh orang-orang yang kufur ataupun roh yang jahat. Kita petik beberapa faedah daripada tulisan Syekh Nida Abu Ahmad berkaitan dengan sakaratul maut dan juga keadaan ketika mana keluarnya roh, wa lahzah khurujir ruh. Berkaitan dengan perkara ini, beliau buat khulasah ataupun ringkasan beberapa poin yang saya kira penting untuk kita bahaskan secara ringkas. Pertama sekali, dia bahaskan tentang kenapa saat kematian itu merupakan saat yang paling bahaya. Maknanya yang paling berisiko. Sebab apa? Sebab kita pun tahu hadis Nabi SAW, al-a'mal bil khawatim. Amalan manusia itu ditentukan dengan penyudahnya. Sama ada penyudahnya itu menjadikan amal kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, atau amal kita itu tak diterima terus. Penyudahnya tu. Sebab tu ketika mana nak mati, itu merupakan penyudah bagi manusia yang paling berisiko. So sejauh mana persediaan kita dan kenapa benda ni paling berisiko? Pertama, dia kata, saya ringkas-ringkas saya ambil. Pertama sekali, kerana keadaan itu bermula situasi tersebut bermulanya merupakan permulaan daripada perpindahan daripada alam asy-syahadah al-mahsus, alam yang manusia alam dunia ni yang kita dapat rasa, kita dapat tengok, kita dapat lihat, kepada satu alam yang mana ghaiban fil hayatil ula, yang ghaib, yang kita tak pernah tengok, yang kita tak pernah tahu. So apa preparation kita? Tuan-tuan, macam ni lah, very simple je. Okay. Bagi orang yang tak pernah travel, dia tak pernah berjalan, tiba-tiba ni cuti sekolah, dia kata nak pergi berjalan sekali. Dia nak pergi ke mana? Tak apalah, kita ambil pergi negara jiran kita, pergi ke Indonesia. Nak pergi Indonesia je pun. Indonesia ni dia tak pernah tahu macam mana pun. Dia tak baca internet, dia tak pernah buka, dia tak pernah tahu. Sudah tentu dia akan ada rasa kegusaran sedikit. Dia akan gusar, melainkan dia dah tengok dah, dia dah pernah pergi dah, ataupun dia tahu dah cerita macam mana, dia dah baca dah, dia dah kaji demografi Indonesia, dia tahu semua pasal Indonesia. So dia pergi tu, dia tak rasa gusar. Presiden kita belajar kat Amerika, kalau ambil flight lagi pergi Amerika, tak ada gaduh apa, turun-turun sana kawal lama. Assalamualaikum, turun-turun jumpa orang, tak ada masalah apa. Tapi kalau kita hari orang bagi tiket flight pergi Amerika, hampir Amerika, tuan-tuan dan puan sekalian, yalah, lepas buat pasport dia tu, buat semua tu, visa dia, buat semua tu, dia rasa geburuh lain sikit. Tak pernah pergi negara ni sekali ni. Kita dengan berjanggut lah apa dan sebagainya, dalam situasi sekarang duk berasa macam-macam nak main, dia duk tak tahu jalan sana macam mana, orang sana macam mana, tak tahu. Jadi dia rasa lain. Apatah lagi tuan-tuan, ini alam yang kita boleh tengok, yang kita boleh cari apa maksud dia, apa dia, jalan dia kat mana, tempat dia macam mana, apa berita berlaku di sana sekarang, kita boleh tahu semua. Ini alam yang kita tak tahu, hanya melalui nas agama saja. Sebab tu saat perpindahan daripada alam dunia ke alam barzakh merupakan saat yang paling berisiko bagi manusia. Itu penting, sebab tu kena dibahaskan. Itu satu dia kata. Kedua dia kata, ketika mana saat itu manusia akan melihat malaikat. Manusia akan melihat malaikat. Tuan-tuan, macam ni lah. Kita kadang-kadang kalau kita tengok kan, kita macam ni, kita dah tengok nyamuk kecil-kecil kan, cuba hutan tak? Tengok nyamuk hak besar tu keluar besar tu, kita lari ceramuk. Tak nonton. Tapi kalau orang yang biasa pergi hutan ni pun tak apa dah. Itu baru benda nyamuk hak yang kecil kita tengok di rumah kita, nyamuk kecil tu, pergi hutan tengok besar, kita pun dah takut. Tuan-tuan, ini makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Yang mana dia duduk kita tu, besar dia tu sejauh mata memandang. Takat mana kita boleh tengok? Takat tu besar ni.
Maknanya bukan kecil di alam yang lain. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dia kata wa yasma'u minhum al-kalimah al-fasila an-nazila ilaihi min indillah, dan dengar malaikat dia bercakap ni. Makhluk yang besar bercakap. Kita kalau ada kawan kita dalam kuliah ni pun dia besar sekali dalam kuliah. Suara dia boleh macam ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi nak cerita bagi ni, ini realiti dia. Okey? Tuan-tuan, tu yang kedua. Sebab pada ketika tu kita akan dengar suara malaikat. Bayangkan tuan-tuan, fayatihi mai kepada dia ni. Selepas dia dikembalikan ruh pada jasad dia, selepas dibawa rihlah ke langit yang ketujuh, dia balik ke jasad, mai dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ni, walaupun dia ruh orang yang beriman, dia bukan mai cakap dengan perkataan-perkataan yang baik, tak. Dia adalah ujian, dia test. Dia dengan alintihar, dengan garang dia bercakap. Marabbuk, siapa Tuhan kau? Dia bukan cakap dengan bahasa yang lembut, tak. Dan dia makhluk yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kita kena mengaji, kita kena ada ilmu tentangnya. Okey, yang ketiga, inna sa'atal mauti fasilatun baina umrin mahma tala fi asrina falan yazida an 150 sana wa huwa yu'tabaru sifran idha qisa bil alaf sinin fil qabr wa 50,000 sana fil mawqif. Dia nak cerita kat sini, sesungguhnya tempoh alam akhirat itu berbeza dengan tempoh alam di dunia. Tempoh dia lain, tak sama. Panjang di dunia, hanya sebentar saja di akhirat. Diminta maaf, di alam barzakh. Masa lama di dunia, sebentar saja. Apatah lagi bagi ruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan rasa resah dan takkan rasa tunggu lama. Berbeza dengan ruh orang yang kufur, orang yang fasik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa resah dan dia akan rasa tunggu lama untuk sampai hari akhirat. Sebab tu bila kita ada ilmu tentang benda ni, tuan-tuan, dia tak semestinya menjamin kita berjaya kat sana, tak. Tapi setidak-tidaknya benda ni jadi satu muhasabah harian kita, sejauh mana persediaan kita untuk ke alam yang seterusnya. Wallahu a'lam. Tu dia bagi 3 poin saja. Kemudian dia buat ringkasan sikit daripada nas-nas Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ringkas ya, kita baca sikit sebelum kita sambung kat buku kita ni. Pertama sekali dia kata berkenaan dengan keadaan orang yang salih ketika mana roh dia keluar. Tadi kita dah baca daripada hadis Nabi. Ini dia bawa petikan 4 ayat daripada Al-Quran tentang keadaan roh orang yang beriman ketika mana dia keluar. Pertama sekali dia bawa firman Allah dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-88 hingga 91. Firman Allah, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dia bawa tafsiran dia pada ayat ini. Adapun bagi mereka-mereka sekiranya mereka itu orang al-muqarrabin, yakni kata al-Imam At-Tabari, al-muqarrabin ini merujuk kepada al-muqarrabin alladzina qarrabahumullah, yang mana mereka ini mereka yang dekat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mereka dan mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dekat dengan mereka dan mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa balasan yang dia akan dapat? Falahu farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Okey. Dia akan dapat rauh wa raihan. Ibnu Abbas dia tafsirkan daripada Ali daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farauhun wa raihan dia kata rahatun wa mustarah. Rahah dia akan dapat kerehatan, dia rehat. Dan mustarah tempat yang untuk beristirahat. Ya, alam barzakh dia akan dapat apa? Dia akan berehat alam barzakh. Alam barzakh sebelum dibangkitkan semula. So dia akan berehat dekat situ. Ada juga tafsiran menyebut daripada Ibn Abbas juga, dia kata ar-raihan, raihan dalam surah Al-Waqi'ah ini merujuk kepada yakni al-mustarah min al-mustarih min ad-dunya. Dia berehat daripada segala urusan dunia. Tuan-tuan, dia di alam barzakh itu dia dah bukan mukallaf dah. Dia bukan nak kena semayang bang sehari semalam 5 waktu lah apa semua, tak, dia tak ada dah. So dia berehat daripada sebarang urusan dunia. Okey.
Wa jannatu na'im, kata Ibnu Abbas, jannatu na'im, syurga yang nikmat yang cukup banyak ini merujuk kepada maghfirah wa rahmah, pengampunan dan rahmat daripada Allah. Dan ada juga yang berkata ar-rauh merujuk kepada rahah, rehat. Ar-raihan, raihan merujuk kepada rezeki. Ini merupakan pandangan Imam Mujahid dan juga disebut daripada Sa'id bin Jubair. Taib. Okey, yang tu satu. Maknanya kemudian depa juga akan dapat fasalamul laka min ashabil yamin. Satu rauhun, rauh tadi merujuk pada rehat, wa raihan, raihan dia tempat dia untuk dia beristirahat, rehat daripada urusan dunia. Ketiga, dia dapat jannatun na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Tafsir Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia kata pengampunan dan juga rahmat. Dan kemudian disebut di sini wa amma in kana min ashabil yamin, sekiranya dia daripada ashabul yamin, orang yang kanan, sebelah kanan, yakni orang yang baik-baik, fasalamul laka min ashabil, dia akan dapat ucapan salam. Dia akan dapat ucapan salam, yakni merujuk kepada ucapan sejahtera. Jadi 4 perkara dia dapat. Yang mana merujuk kepada apa? Ibnu Jarir At-Tabari berkata, dia menukilkan perkataan Qatadah Ibn Da'amah As-Sadusi, fasalamul laka min ashabil yamin, maka salam sejahteralah bagi kamu daripada ashabul yamin, golongan yang kanan. Yakni merujuk salam min indillah, salam daripada Allah. Dan juga wasallamat alaihi malaikatullah, dan akan memberi salam kepada dia malaikat Allah. Allah bagi salam kepada dia dan malaikat Allah bagi salam kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Yang tu yang pertama daripada surah Al-Waqi'ah. Okey, yang kedua diambil daripada surah An-Nahl. Ayat yang ke-32. Tuan-tuan ambil ayat ni, ambil nama surah, ambil nama ayat, balik refer. Ni baru kita boleh ni, kalau takat main kita tulis dalam ni, kita ni nak tengok balik video, tobat lahum tak tengok ada video. Saimbang kalau kita rakam, kita record. Bila balik tengok balik, tak saimbang. Balik tengok balik video berapa jam pagi sampai petang kita nak tengok, kita tahu kat mana. Tengok 2 kali ni ya, perakan video tengok 2 kali, lepas dia nak kena potong balik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi ambil ayat ni, balik kita refer sendiri. Ni untuk ilmu kita dan untuk muhasabah kita. Tuan-tuan, iaitu firman Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Mereka-mereka, yakni manusia itu yang mana malaikat itu mematikan mereka, yakni mengambil nyawa mereka, tayyibin, yakni yang baik. Ini cerita orang yang baik yang mati ni. Yaquluna salamun alaikum, para malaikat itu berkata ke atas kamu salam. Udkhulul jannah, masuklah ke syurga. Bima kuntum ta'malun, atas apa yang kamu amalkan, atas apa yang kamu laksanakan di atas kehidupan kamu di atas muka bumi ini. Okey. Jadi dia kata kat sini, tuan-tuan dan puan sekalian, perkataan tayyibin ini, yang merujuk kepada minta maaf, dia bawa perkataan Ibnu Katsir kat sini. Akhbar ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memaklumkan an halihim 'inda al-ihtidar annahum tayyibun. Allah bagi tahu tentang mereka, yakni jiwa yang baik itu, annahum tayyibun, mereka itu mereka orang yang baik. Ketika mana di saat mereka al-ihtidar. Ihtidar ni dekat nak mati. Okey? Ai mukhallasun min asy-syirk wad-danas wa kullu su'in. Dan mereka ini mukhallasun, mereka tidak ada bagi mereka dalam jiwa mereka sedikit pun kesyirikan, ad-danas, perkara-perkara tak baik, dan semua perkara-perkara buruk, tak ada. Tuan-tuan dan sekalian, kalau ikut apa dia Al-Imam Fakhrul Razi dalam kitab dia Mafatihul Ghaib, tuan-tuan dan sekalian, dia kata tayyibin ni, perkataan tayyib ni, dia sebab tafsir Mafatihul Ghaib ni memang dia pro kepada akidah Al-Asy'ariyah. Tapi tuan-tuan, tokoh ilmuwan yang seperti ini, dia punya tulisan dia dari sudut penggunaan kehebatan bahasa Arab dia cukup power. Al-Imam Fakhrul Razi ni, yang mana tuan-tuan dan puan sekalian, dia macam Az-Zamakhsyari Mu'tazilah, kitab dia, tafsir dia Al-Kashaf, itu pun power dia punya bahasa dia.
Jadi banyak ulasan-ulasan mereka tentang bahasa-bahasa dalam Al-Quran dimanfaatkan oleh para ahli ilmu, dan kitab mereka adalah kitab khazanah yang cukup besar, yang cukup agung dalam dunia tafsir, walaupun ada kritikan-kritikan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia ulah dia kata perkataan tayyibin ni, dia kata kalimatun mukhtasaratun, satu kalimah yang ringkas, jami'atun lil ma'anil katsira, yang terhimpun padanya makna yang cukup banyak. Wa dzalika li annahu, kerana perkara ni dia kata yadkhulu fihi ityanihim bi kulli ma umiru wajtinabuhum an kulli ma nuhu anhu. Maksudnya dia kata kerana apa? Pada perkataan tayyib, baik ni, yang Allah sebut baik ni, dia terangkum masuk ke dalam perkataan tersebut semua benda yang Allah perintah, dan terhalang daripada perkara tersebut semua benda yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. So lengkap tak? Lengkap. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tayyibin. Tayyibin yakni jiwa yang sangat baik. Tu yang kedua, surah An-Nahl ayat 32. Yang ketiga, dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 hingga 31. Itu nama sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang ni kita baca dah dalam bab istiqamah itu. Lepas, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Yang ni kita dah ulas tentang istiqamah, yang mana orang yang istiqamah ini malaikat menyatakan kepada dia supaya dia tak takut, dan dia diberikan khabar gembira tentang syurga yang dijanjikan baginya. So ini bagi manusia-manusia, jiwa-jiwa yang beriman, terus dijanjikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak ambil poin yang keempat. Poin yang keempat, dia bawa sini beberapa tafsir, antaranya dia bawa tafsir yang kita pun dah baca itu, daripada Ibnu Abbas, daripada Abu Aliyah. Dia ambil tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun, yakni ketika mana dia nak mati, nak cabut nyawa dia. Alla takhafu, malaikat pesan kat dia, jangan kamu takut, mimma tuqdimuna alaihi min amril akhirah, yakni kamu jangan takut dengan apa yang akan kamu hadapi di alam akhirat ni, alam barzakh. Okey, kamu jangan takut. Okey, wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih, ala ma khalaftumuhu min amri dunya, atas apa yang kamu tinggalkan atas muka bumi dulu. Yang kamu bersedih, biar habis, sebab kamu akan gembira nanti. Okey, min waladin wa ahlin wa malin aw dainin fa inna nakhlufukum fihi. Sama ada anak kamu, ahli keluarga kamu, harta benda kamu, hutang-hutang kamu, kami bertanggungjawab untuk menyelesaikan hal tersebut bagimu. So jangan, bagi ruh orang yang beriman, jangan bimbang, tuan-tuan dan puan sekalian. So itu yang tadilah. Kita masuk yang keempat dalam Al-Quran, surah An-Nazi'at. Ini kita selalu baca ni, surah ayat 1 hingga 4. Surah An-Nazi'at ayat 1 hingga 4, juzuk Ammar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Dia penjelasan dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak penjelasan dia. Tapi dia nukilkan kat sini Ibnu Katsir antaranya. Saya jelaskan Ibnu Katsir ya. Kata Ibnu Katsir, Ibnu Katsir jelaskan kat sini, anna sahiha minha an-nazi'at gharqa. Maksud dia tu, wan nazi'ati gharqa, dan ada para malaikat tu yang cabut nyawa dengan cara yang cukup dahsyat, teruk cabut. Okey, mana dia kata anna sahih minha anna al malaikata indama tanzi'ur ruh, malaikat ni bila dia cabut ruh, faminhum man ta'khudha ruhahu bi usrin, ada yang cabut nyawa itu dengan cara yang cukup susah, sakit. Okey, wa minhum man ta'khudha ruhahu bi suhulatin wa yusrin, dan ada yang cabut nyawa dengan cara yang cukup mudah dan menyenangkan. Baik. Kemudian wan nashitati nashta, dia kata wa ka'annama hallatuhum min nashat,
Sebab tu dia kata wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada yang susah, ada yang cergas, cabut mudah kan. Ada yang mudah, pemudahkan. Okey. Dan kemudian dia kata kat sini dia bawa Ibn Abbas. Okey. Kemudian dia bawa was-sabihati sabha, yakni ada daripada kalangan malaikat ni yang cergas. Fas-sabiqati sabqa, dan ada yang di kalangan mereka berlumba-lumba. So semua situasi ni ada masa mati ni. So kita ni siapa ataupun bagaimana kita akan di entertain, kita akan dilayan di alam itu suatu hari nanti. Bagaimana? Sama ada malaikat itu malaikat yang ganas, cabut nyawa kita dengan cara yang cukup kasar, ataupun malaikat itu malaikat yang baik, ataupun adakah di sana malaikat berlumba-lumba memuji-muji kita, tidak sabar menanti tunggu ruh kita melalui pintu-pintu yang mereka jaga di langit sana, ataupun semuanya menutup pintu membenci akan kehadiran ruh kita. A'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu dalam surah An-Nazi'at. Diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud ataupun Mujahid, dia kata innal malaikata tusbiqu bi arwahil mu'minin ila jannah. Sesungguhnya malaikat ni dia berlumba-lumba untuk mendekati roh orang yang beriman untuk menuju ke syurga. Baik. Kemudian dia bagi beberapa hadis ringkasan daripada apa yang kita baca tadi ni. Okey, saya baca ringkas-ringkas ya. Satu, dia kata hadis yang menunjukkan karamah. Karamah ni anugerah, kemuliaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada lelaki yang soleh apabila dicabut rohnya. Nombor satu, kita dah baca tadi ni. Ini ringkasan. Satu, malaikat maut datang kepadanya dalam gambaran yang indah. Malaikat maut datang dalam gambaran yang indah. Itu satu. Yang kedua, dia mengetahui bahawasanya dia adalah ahli syurga sebelum dia mati. Dia dah tahu dah. Sebab apa? Sebab malaikat maut datang. Sebelum malaikat maut sampai, yang sampai siapa dulu? Malaikat yang membawa kain kafan. Dia nampak. Dia nampak semua. Tuan-tuan dan puan, sebab tu ni keadaan ni merupakan keadaan yang sangat berisiko bagi manusia. Yang manusia kena faham. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi dia dah tahu dah, sebelum dia mati dia dah tahu dah, kalau mai kain kapan, bawa kain kapan yang elok, yang wangi daripada syurga, dia adalah ahli syurga. Tapi sekiranya bawa kain kapan, kita akan baca sekali lagi bagaimana ruh orang-orang yang kufur, kain kapannya hitam, kusam, seolah-olah dibuat daripada rambut. Kain kapannya baunya bau yang sangat busuk dan sebagainya. Maka dia dah tahu dah dia bukan ahli syurga ketika itu, dan dia akan ditimpakan azab yang pedih di alam kubur, di alam barzakh. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey. Kemudian yang ketiga, dia akan, bagi orang beriman ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan salam kepada dia. Malaikat maut akan bagi salam kepada dia, dan setiap malaikat di antara langit dan bumi akan bagi salam kepada dia. Dia dah tahu. Sebab tu diriwayatkan dalam dia bagi ringkas. Tadi pun kita dah bacakan berkenaan dengan salam. Para malaikat pun bagi salam. Cuma sini hanyalah merupakan ringkasan daripada penulis saja. Beberapa riwayat dia dah bagi. Tak perlu saya ulang semula. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan disebut di sini tu, dan salam malaikat ke atas hamba yang mukmin itu ada 3 tempat. Ini ringkasan daripada apa kita baca tadi. Satu, ketika mana dia nak cabut roh tu daripada dunia, malaikat maut akan bagi salam kepada dia. Tahak. Kedua, ketika mana dia disoal di dalam kubur, akan bagi salam kepada dia Munkar dan Nakir. Baik. Dan yang ketiga, ketika mana dia dibangkitkan di akhirat, di hari kiamat kelak, okey, yang mana para malaikat akan bagi salam sebelum dia sampai. Okey, ini dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir dia,
mungkin kita boleh tambah satu lagi, iaitu para malaikat langit dan bumi sepanjang dia lalu semuanya memberi salam kepada dia. Okay, so ada 4 tempat malaikat bagi salam. Baik, yang keempat, yang keempat ni tadi poin yang keempat. Tadi poin ketiga bagi salam, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat maut, para malaikat bagi salam kepada dia. Poin yang keempat adalah malaikat memberikan kepada dia khabar gembira, rauh wa raihan, khabar gembira dia tentang tempat dia beristirahat dia, bagi ketenangan kepada dia, dan juga pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah tidak murkainya. Tuan-tuan, dia macam inilah. Kalau kata kita ambil benda simple saja, bos kita. Kita tahu bos kita suka kita. Memang dia suka kita. Bila dia panggil nak jumpa dengan kita, kita pergi dalam keadaan yang seronok ke tidak? Seronok, walaupun tak jumpa lagi. Bos kau panggil aku ni. Kita pergi dalam keadaan yang seronok. Jadi demikian betapa besarnya nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala tak murka kepada kita. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey, itu yang keempat. Tadi pun kita baca dalam Al-Quran tadi ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa ayat tentang khabar gembira. Okey. Kemudian yang keenam, ini ringkas je ni. Dia tuqbadu ruhul mu'min fi hariratin min hariril jannah fiha misk. Fiha misk. Dia dicabut jiwa orang-orang yang beriman itu dengan harir, sutra daripada sutra syurga. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi ini keistimewaan dia. Yang ni kita akan baca sekali lagi, dia ada muka surat dia, kita akan baca sikit dia, insya-Allah. Berkenaan dengan hadis tentang malaikat menggunakan harir, sutra daripada sutra syurga. Kemudian yang ketujuh, malaikat akan memanggilnya dengan sebaik-baik nama. Sebaik-baik nama yang dipanggil di atas muka bumi ini. Baik. Yang ke-8, dia ditulis di dalam indeks ataupun diwan ahli jannah, senarai nama ahli syurga. Al-Lijin yang kita sebut tadi. Okay. So ini merupakan 8 perkara yang kita dapat manfaat. Dah pun kita baca lalu secara umumnya daripada hadis-hadis tadi, ringkasan daripada Syekh Nida Abu Muhammad. Baik, kita sambung bacaan kita bagaimana ruh orang yang kufur, fajir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya dia berkata sini. Ini sebenarnya hadis ni dia bersambung dengan hadis tadi tau. Hadis Bara'. Cuma penulis ni dia pecahkan supaya kita dapat faham secara berperingkat. Dia kata rihlatul ruhi al-fajirah baina as-sama'i wal ardh. Rihlah perjalanan ruh yang fajir, yang zalim antara langit dan bumi. Berkata pengarang penulis Syekh Khalid bin Abdul Rahman Asy-Syai', amma rihlatul ruhil kafirah aw al-fajirah fiha faha nahnu nasuquha kama saqaha as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam itu qala. Adapun rihlah ruh yang kafir ataupun zalim ataupun fajir, yakni fasik, jahat, maka di sini kami persembahkan yang seperti mana yang dipersembahkan oleh as-sadiqul masduq, seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bersabda, sambungan daripada hadis tadi, wa innal 'abdal kafir, dan dalam riwayat al-fajir, dan sesungguhnya hamba-hamba yang kafir, ataupun dalam riwayat yang lain al-fajir, yang zalim, yang jahat, idza kana fi iqbali min ad-dunya wa inqita' min al-akhirah, ketika mana dia nak berpisah daripada dunia untuk ke akhirat, untuk ke alam barzakh, nazala ilaihi minas sama', turun kepadanya daripada langit malaikatun ghiladun syidad, malaikat yang mana mereka ini ghiladun syidad. Tuan-tuan dan puan sekalian, Baik, saya nak tengok ni, saya ada buat catatan sikit.
Ghiladun syidad ni malaikat yang kasar lagi kejam. Maknanya ganas betul-betul. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kasar lagi kejam. Dan sekali cabut roh lagi, saya ada satu riwayat kita akan baca sekali. Kemudian sudul wujuh, wajah hitam, ma'ahum al-masuh minan nar, dan bersama-sama dengan dia al-masuh. Al-masuh ni merujuk kepada kain tenun, kain kapan tu yang kasar. Okey, dia kata kalau ikut terjemahan al-masuh ni thawbur rahib, thawbur rahib sawad, pakaian padri warna hitam. Dia macam tu, kain-kain warna hitamnya tu, kain warna hitam tapi tenunan dia kasar. Ada yang disebut ia dibuat daripada rambut, seolah kain tu dibuat daripada rambut. Okey, berbulu-bulu maknanya. Okey, maknanya kain tak elok. Kain kapan kalau terkeluar dia punya bulu berbenang-benang tu, maknanya kain tu tak apa nak elok. Tuan-tuan dan puan sekalian, a'udzubillah. Fayajlisuna minhu maddal basar. Dia duduk dekat dengan si mati, tuan-tuan dan puan sekalian, yang mana besar dia tu sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut, datang malaikat maut, hatta yajlisa 'inda ra'sihi, sehingga dia duduk di ujung kepala dia. Dan beza nah. Duduk sama. Tapi hak yang awal tadi, malaikat yang bawa kain kapan daripada syurga, bawa wangi-wangian daripada syurga. Yang ni muka hitam, kasar, nampak kejam, tuan-tuan, bawa kain tenunan yang kasar. Buat mai kat dia. Okey. Malaikat maut mai. Malaikat maut kata apa? Ayyatuhan nafsul khabithah. Wahai jiwa yang jijik. Ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadabin. Wa ghadab. Keluarlah kamu kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kamu daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemarahannya. Qala, Nabi bersabda, fatafarraqa fi jasadihi, maka terpisahlah daripada jasadnya, fayantazi'uha. Okey. Dia kata, maka malaikat cabut nyawa dia, fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudul kathiru sya'bi min as-sufi al-mubtal. Dia lalu dia cabut roh dia seperti mana cabut besi yang mana besi tu, tuan-tuan, nak cerita ni, as-safud ni, tuan-tuan, besi orang duk cucuk. Jadi ini permisalan je lah, besi tu lagi dacak lah. Ini permisalan dia seperti besi yang orang duk cucuk sate, cucuk daging bakar. Okey, di hujung dia tu ada sya'b. Asy'ab bukan sya'b. Sya'b ni dia merujuk kepada hujung tu. Bila kita nak pemati tu, dia ada macam tajam depan. Depan tu dia ada macam, orang panggil apa, macam taring lah. Kita mau bagi daging tu jatuh kan, dia panggil apa, cabang dia macam mata kail, cabang macam mata kail, supaya daging tu tak jatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, yang ni al-kathiru sya'b, banyak benda tu. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak benda, cabang-cabang tu banyak, besi yang banyak dengan taring-taring ataupun cabang-cabang yang tajam ni. Dan apa yang dibuat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dicabut seperti mana besi itu dicabut daripada as-suf al-mubtal, daripada kain yang basah, kain kulit yang basah. Ambil kain kulit yang basah, besi itu yang tajam-tajam sekelilingnya penuh dengan tajam-tajam ni, ditarik keluar daripada besi daripada kain kulit yang basah. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya nak cuba digambarkan kesakitan perkara tersebut yang tak mampu digambarkan. Kita macam ni lah, kena mata kail tu rambut. Mata kail yang dia ada hujung, dia tajam tu pun kita nak cabut pun Allah tak sanggup lah, kena pergi hospital, nak kena jahit.
ini ada banyak-banyak tuan-tuan dicabut secara kasar. Okey? Dan dia sebut di sini fatuqta'u ma'aha al-uruq wal 'asab. Maka sampai ni nak kata peluh dia ni. Peluh dia dan juga ni urat-urat dia dan sendi dia terputus semua ketika mana dicabut. Tuan-tuan dan puan sekalian, maknanya macam mana dia gambarkan satu benda yang sukar untuk kita gambarkan dengan mata kepala kita pada hari ini. Kemudian dia kata fayal'anuhu kullu malakin baina as-sama'i wal ardh. Muka surat 10. Malaikat langit dan bumi melaknat dia. Wa kullu malakin fis sama', dan semua malaikat di langit. Wa tughlaqu abwabus sama', dan ditutup semua pintu langit. Laisa bin ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min qibalihim. Bukan saja ditutup pintu langit, bahkan tidak ada daripada kalangan ahli langit itu, yakni para malaikat itu, melainkan kecuali mereka berdoa kepada Allah supaya ruh itu tak melalui pintu-pintu mereka. Fayakhudha, maka dia ambil ruh dia. Fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal mashhur. Bila dia ambil roh tu, dia tak tunggu walaupun sekelip mata. Walaupun sekelip mata, terus dia tak tunggu walaupun sekelip mata untuk dia letakkan roh itu dalam kain ataupun dalam kain kapan yang tadi, yang buruk tadi. Okey. Wa yakhruju minha ka'antan rihin jifatin wujidat. Tuan-tuan dan puan sekalian, keluar daripadanya bau yang cukup ataupun bau yang sangat-sangat busuk yang wujidat ala wajhil ardh, yang pernah ditemui di atas muka bumi ini, yang tak pernah dijumpai di atas muka bumi ini. Fayas'udun biha fayus'aduna biha, diangkat dia ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, tidaklah mereka melalui mana-mana kelompok ramai daripada kalangan malaikat, illa anqalu, melainkan pada malaikat tu akan berkata, ma hadzal ruhul khabith, apa dia ruh yang khabith ini, yang jijik ini, busuk ini. Fayaqulun, maka yang membawa berkata, fulan ibn fulan bi aqbahi asma'ihi allati kanat yusamma biha fid dunya, dengan dia panggil nama fulan bin fulan tu dengan nama yang paling buruk yang dinamakan di atas muka bumi ini. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sehingga sampai ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftah, diminta untuk dibuka langit dunia tak mau buka. Malaikat yang menjaga pintu langit dunia tak membuka. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Itu dia, tuan-tuan dan puan, subhanallah. Dia kata di sini berkaitan dengan surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Surah Al-A'raf ayat yang ke-40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan angkuh, merasakan dirinya lebih daripada mematuhinya, jasa diri lebih angkuh, okey, maka tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk di lubang jarum. Maknanya dia nak bagi permisalan, mustahil unta boleh masuk lubang jarum. Maknanya orang yang seperti ini tidak akan masuk ke langit, tak akan dibuka baginya pintu syurga dan tidak dibuka baginya pintu langit. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai kat langit dunia ya. Langit dunia ya. Tuan-tuan, rendahnya kedudukannya. Berbeza dengan ruh orang yang beriman
dia sampai langit yang ketujuh, disambut oleh seluruh para malaikat. Tuan-tuan dan puan sekalian, fayaqulullah azza wajal, Allah berfirman ketika itu, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulis daftar dia, daftarkan dia dalam as-sijjin. Sijjin ni maknanya daftar, buku, indeks untuk ahli-ahli neraka, orang yang fajir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kafir. Ditulis. Dan kemudian fil ardi sufla, di bumi yang terbawah. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, a'idu abdi ilal ard, kembalikan hambaku ini ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, aku seperti mana aku ciptakan mereka daripada tanah, kembalikan mereka seperti mana aku janjikan. Wa fiha u'iduhum, dan kepadanya aku kembalikan, yakni kepada tanah. Wa minha ukhrijuhum, daripadanya aku akan bangkitkan mereka taratan ukhra, suatu hari nanti. Fatatrahu ruhahu minas sama' tarhan, dilontarkan, dilempar ruh dia daripada langit dengan satu lemparan, hatta taqa'a fi jasadihi, sehingga dia kembali kepada jasadnya. Kemudian dibawa firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu kan Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31, wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Maksudnya, amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun dengannya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka seolah-olah dia jatuh dari langit lalu disambar burung atau dihumban oleh angin ke tempat yang jauh, yakni yang membinasakan. Macam tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, fatu'ad ruhuhu fi jasadihi, kembalilah ruhnya kepada jasadnya. Qal, Nabi bersabda lagi, fa innahu la yasma' khafqa ni'ali ashabihi idza wallau anhu, dia dengar tapak kaki, bunyi tapak kaki malaikat yang bawa dia naik ke langit dunia, tak lepas tadi ni, meninggalkan dia. Okey, wa ya'tihi malakan syadida al-intihar, datanglah dua malaikat Munkar dan Nakir tadi dalam keadaan yang cukup keras, cukup ganas, okey, garang. Wa yujlisanihi, duduk di sisi dia. Fayaqulun, mereka berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Fayaqulana lahu, dia kata lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, maka lelaki ini berkata, la adri, aku tak tahu. Fayaqulan, dikata lagi kepada dia, fama taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, engkau seterusnya 11. Apa yang kamu nak kata ni tentang lelaki yang diutuskan kepada kamu? Fala yahtadi lismihi, fala yahtadi lismihi. Tuan-tuan, fala yahtadi lismihi fayuqal Muhammad, dia tak tahu, nama pun tak tahu, dikatakan kepada dia Muhammad. Dia tak tahu nama, dikatakan, dia kata Muhammad. Fayaqul la adri, aku tak tahu, dia kata sami'tu an-nas yaquluna dhak, aku dengar manusia bercakap tentang hal tersebut. Manusia cakap lagu tu Muhammad, aku kata Muhammad, tak apa. Qal, maka para malaikat ni berkata, la daraita wala talaut. Tu dia. Tak, dia kata darait, kamu tahu, bukan kamu tak tahu, kamu tahu. Wala talaut ni wala atba'ta man yadri, kamu tak ikut orang yang kamu tahu tentang dia. Yang ni kita kena hati-hati ni. Tuan-tuan dan puan, yang ni yang kita kena hati-hati. Bila bercakap soal sunnah, bila bercakap soal al-ittiba', ikut Nabi SAW,
Bukan sekadar berzikir memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang selawat. Tuan-tuan, kita kena clear. Sebab apa? Sebab nanti di akhirat nanti ditanya, dan yang dapat menjawab adalah yang mengikuti, mempraktikkan, melaksanakan apa yang ditinggalkan. Bagi sesiapa yang dia tak ikut, hanya cakap cinta, macam ada orang tanya kat saya baru ni. Ada orang tanya, soalan bagus dia tu. Dia kata, sesungguhnya akhlak manusia ni akhlak. Dia kata orang salafi ni, salah ni akhlak kurang. Dia kata yang bagusnya akhlak, ada satu kelompok manusia ni, ada sebuah pulau. Akhlak mereka ni bagus. Tuan-tuan, saya saja sebut sebuah pulau supaya tidak menyentuh mana-mana sensitiviti makhluk. Mereka ni katanya mereka ni akhlak bagus, mereka ni senyum, cakap benda baik-baik, cakap lembut dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena ingat akhlak pun dia perlu dalil. Seperti mana kita terima dalil dalam ibadah, dalam akidah, kita juga perlu terima dalil dalam akhlak. Bukti akhlak Nabi berasaskan dalil, bila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, apa akhlak Nabi? Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maknanya akhlak Nabi berteraskan dalil. Sebab tu benda ni kita kena buka minda kita. Kadang-kadang orang tengok, kita tengok, oh Allah dia tu lembut, nampak zuhud, apa semua ni. Betul? Hak baik, hak betul, hak bertepatan dengan nas, sikap dia, gaya percakapan dia, gaya pakaian dia bertepatan dengan nas. Ya. Itu akhlak mulia. Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi sekiranya sesuatu benda yang bercanggah dengan perbuatan Nabi SAW, tapi orang yang kononnya kata akhlak baik, tak apa, benda ni tak ada masalah, itu bukan akhlak baik. Itu akhlak yang buruk. Akhlak yang baik, bila tengok benda tu bercanggah dengan hadis Nabi, sunnah Nabi SAW, ini salah menyelisih sunnah, itu akhlak yang baik. Ini bid'ah, itu akhlak yang baik. Tapi orang tak bagi cakap benda bid'ah, itu akhlak tak baik. Tapi orang kita salah. Bila peliknya kita pada hari ini, bila sebut bid'ah, depa ni akhlak tak baik, dia kata benda semua bid'ah. Memanglah kita pun janganlah raplah sangat. Semua bid'ah, habis semua bid'ah. Relax Tengok, pilih masa, pilih perkataan, pilih tempat, pilih keadaan, pilih situasi, pilih isu yang sesuai nak bercakap. Kadang-kadang pun tajuk-tajuk program, tajuk-tajuk kuliah pun janganlah gairah-gairah sangat. Tajuk semua bid'ah adalah sesat. Cara berkelahi. Tak ada buat kuliah orang sekat dah. Kita kena bijaksana lah. Nak perjelaskan kepada masyarakat umum. Tapi bila sesuatu benda bid'ah tu tak dibenarkan kata bid'ah. Kata bid'ah tak boleh ni, kita tak boleh, kita kena jaga ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu bukan akhlak yang baik. Benda hak yang bid'ah bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bid'ah, ataupun itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham apa maksud akhlak yang baik. Orang duk ingat akhlak yang baik ni semua tak apa. Kalau semua tak apa, semua okey, itu dah jadi liberal, plural dah tu. Habis dah. Semua tak apa. Semua boleh, tak apa. Jadi kena clear. Kita kena faham hal-hal yang seperti ini. Jadi bila cakap ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, kita ikut semua. Ikut dari sudut akhlak dia, nombor satu dari sudut akidahnya, dari sudut syariatnya, pelaksanaan agama dalam kehidupannya, praktis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut dari seluruh aspek kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena hati-hati, dibimbangi kita tergolong dalam hadis ini, tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ada keinginan untuk nak ikut sesuatu yang kita tahu. Fayunadi munadi, ada suara yang keluar daripada langit, yang menyampuk daripada langit, ang kadhib,
Minta maaf, bukan kadzib. An-kadzab. Benar dia bohong. Ni bohong ni. Yang cakap ni bohong. Bukan dia tak tahu. Bukanlah adri, bukanlah aku tak tahu. Tak, dia tahu. Tapi di dunia dia tak ikut. Sebab tu kata soalan ni bukan soalan sport. Dia tak nak apa. Tak boleh ajak kat telinga dia. Ni nak mati dia cakap tu. Jawab dia tak. Dia tak boleh lah. Dia tak boleh. Tuan-tuan. Sebab tu kita pesan, elok kalau nak bagi tazkirah dekat kubur tu kan. Bagi tazkirah ya. Nabi SAW bagi peringatan di kala mengebumikan jenazah, Nabi bagi peringatan di atas muka kubur. Tapi bukan peringatan tu berbentuk berbicara, bagi tahu dekat orang dalam kubur apa yang nak kena buat lagi. Bukan bagi tahu hang. Sekali lagi bila ditanya, hang jawab macam ni lah. Tuan-tuan tak guna dah. Sebab tuan, walaupun hang pasang radio, tinggal radio kat situ. Ingat, malaikat mai lagi ulang sampai bagi esok kan. Tinggal radio situ, ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Tuhanku adalah Allah. Ulang-ulang banyak kali radio, ulang-ulang banyak kali. Tinggal radio ke, pasang earphone kat dia ke apa ke, tak jadi. Tak boleh. Tuan-tuan, tidak ada manfaat hal tersebut. Sebab apa? Sebab bila dah terputus nyawa, alam dia telah berbeza. Apa yang dia tahu atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang akan dia bawa ke akhirat. Itulah yang dia akan bawa ke alam barzakh. Jadi sebab tu bila kita nak beri peringatan agar yang hadir mendoakan kebaikan kepada yang mati. Sebab tu Nabi kata apa? Ud'u li akhikum ats-tsabat fa innahu al-an yus'al. Doalah kepada saudara kamu ini agar dia sabat, tetap dia atas iman dia. Itu yang kita mampu tolong dia. Kita tak mampu tolong hal-hal yang lain. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian dia kata di sini, fafrishu lahu minan nar. Bentangkanlah dia bentangan, kain, hamparan daripada neraka, daripada api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Buka siap-siap, tunjukkan ada pintu dia ke neraka. Tuan-tuan, ini fitnah kubur ni. Tunjukkan dia siap-siap fitnah neraka. Seperti mana orang yang, tuan-tuan, orang yang contoh yang nak dikenakan hukuman gantung sampai mati. Hukuman matilah kita kata, hukuman mati. Katakanlah dia tahu lagi seminggu dia nak kena hukuman mati. Demikian juga di akhirat nanti, di alam barzakh nanti. Walaupun dia tak masuk neraka lagi, tapi dibuka bagi dia pintu neraka. Tempat yang dia akan kembali suatu hari nanti. A'udzubillah. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, fayatiyahu min harriha wa sumumiha. Dia mai kepada dia ni kepanasan, kehangatan api neraka ni. Dia duk rasa panas tu. Baik. Wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'. Dan disempitkan kubur dia sehingga tulang dia ni bersilang ni. Tulang dia ni, dia kata apa? Antara tulang adla'ahu ni berapa? Berselisih. Tuan-tuan dan puan sekalian. Okey? Dan kemudian dalam riwayat yang lain disebut, wa ya'tiyahu wa yumathilu lahu rajulun qabihul wajhi. Kemudian datang kepada dia, menyerupai dia seorang lelaki yang macam dia, muka sangat jijik, qabihul thiyab, pakaian sangat buruk, muntin ar-rih, baunya sangat-sangat busuk. Fayaqul ubashiruka billadhi yasu'uka. Aku berikan kepada kamu khabar gembira dengan kesakitan, kesusahan, keburukan yang kamu hadapi pada hari ini. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang mana engkau dijanjikan. Maka lelaki ni berkata, yang mati ni kata, ruh yang jahat ni, dia kata, wa anta, kamu juga, dia kata, fabasharakallah bisyarri. Allah berikan khabar gembira kepada kamu dengan keburukan bagi kamu. Sebab lelaki ni mai buruk pakaian, muka huduh tak elok. Hang kata, aku khabar gembira kepada aku, khabar gembira juga kepada hang. Hang pun tak elok juga. Dia tanya, man anta, siapa engkau? Maka lelaki ni menjawab, fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Wajah engkau ni wajah yang membawa keburukan. Fayaqul, maka dia berkata, ana amalukal khabith.
aku adalah amalan kamu yang buruk, yang jahat. Fa wallah ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah fajazakallahu syarra. Tidaklah, demi Allah, tidaklah aku ketahui melainkan engkau sangat lambat, sangat bati, lambat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, cepat dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka inilah balasan Allah Subhanahu wa taala ke atas kamu, balasan penuh dengan keburukan. Thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian mendatangi dia a'ma, yang tidak melihat, yang bisu, yang pekak. Di tangannya ada mirzabah. Mirzabah ni dalam riwayat lain disebut mitraqah, tukui daripada besi. Tuan-tuan, pasal apa disifatkan malaikat yang nak buat hukum, yang nak laksanakan hukuman ini, a'ma asam abkam, buta, pekak, bisu ni pasal apa? Pasal dia tak dengar dah. Dia bukan nak kata sat berhenti tak sakit tak ada dah. Dia tak berhenti, dia akan terus pukul dia. Bagaimana pukulan dia? Disebut lau daraba biha jabalun kana turaba. Kalau pukul bukit jadi tanah pasir. Tuan-tuan dan puan sekalian, fayadribuhu darbatan hatta yasiru biha turaba. Maka dipukul dia dengan satu pukulan hingga jadi pasir, jadi tanah. Thumma yu'iduhu Allah kama kan. Kemudian Allah kembalikan lagi dia. Fayadribuhu darbatan ukhra. Dan dipukul dengan pukulan seterusnya. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kulla syai'in illa thaqalain. Maka dia akan menjerit dengan jeritan yang sangat kuat, yang akan didengari oleh semua makhluk Allah, melainkan manusia dan jin. Thaqalain. Thumma yuftahu lahu babu minan nar. Kemudian dibuka baginya pintu neraka. Wa yumahhadu min furashin nar. Dan dia dijanjikan dengan furus ni hamparan daripada neraka. Fayaqul rabbi la taqumis sa'ah. Dia kata dekat Tuhan, wahai Tuhanku, janganlah tibakan dan datangkan hari kiamat. Hak yang roh orang beriman tadi ni, bila nampak syurga, pintu syurga dibuka baginya, dia kata ajil, cepatkan kiamat. Hak ni dia kata jangan kiamat dulu. Pasal dia dah tahu tempat dia kembali. Tuan-tuan dan puan sekalian, hadis ini hadis sahih, riwayat Ahmad, ada bawah tu nota kaki ada tulis, dan juga Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah, Al-Hakim dan Abu Dawud At-Tayalisi, dan dengan lafaz-lafaz yang berbagai. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian buka muka surat yang ke-12. Dari sini, wa ba'd. Seterusnya, ayyuhal akhil karim, wahai saudaraku yang mulia. Wa ya ayyatuhal ukhtil karimah, wahai saudariku yang mulia. Tilka hiya rihlatul uzma lirruh baina as-sama'i wal ard. Falayta sya'ni ala أي طائر ستكون رحلة أرواحنا من الملائكة ومن من الملائكة سيستقبلون أرواحنا. Maka dia kata, kita ni itu merupakan rihlah yang cukup besar bagi ruh antara langit dan bumi. Dan bagaimana pula dengan kita? Bagaimana pula dengan rihlah ruh kita? Dan siapa daripada kalangan malaikat akan menyambut ruh-ruh kita? Wa bi ayyi ismin sanunadiya bihi fi dhalika al-uruj. Dan dengan nama apa yang akan dipanggil kita ketika mana kita dinaikkan ke langit? Wa kaifa sayakunu haluna fi tilka al-fitnati al-kubra fil qabr. Dan bagaimana keadaan kita dalam fitnah yang cukup besar di alam kubur? Wa madza sayakunu dan nuzul, wa madza sayakunu nuzuluna fi daril barzakh, dan apa yang akan berlaku ketika mana kita berada di alam barzakh. Wa hal sanakunu mu'adzabin fiha am mun'im. Adakah kita ni akan tergolong di kalangan golongan yang diazab oleh Allah ataupun golongan yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? La raiba ayyuhal ikhwatul kiram
anna kulla muslim ya'mal wa yarju an-najah min 'adzabillahi ta'ala wal fawz biridah walakin law hasaba al-insan nafsahu fayustabda lahu malamih min halihi allati huwa 'alayha qala Allah ta'ala balil insanu 'ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Tidak syak lagi, wahai saudaraku, setiap orang Islam, setiap Muslim itu dia mengharapkan kejayaan di akhirat. Bila berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan kejayaan dengan redha Allah Subhanahu wa taala, yakni bebas daripada azab tersebut. Akan tetapi dia kata, kalau sekiranya manusia memeriksa dirinya, okey, yakni buat semakan dirinya, dia akan terjelas, akan terzahir tanda-tanda keadaannya di akhirat nanti. Periksa diri kita sekarang. Kita tahu diri kita, masing-masing tahu diri masing-masing. Orang lain tak payah hukum orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masing-masing tahu diri masing-masing. Apa yang kita boleh terima, apa keadaan roh kita di akhirat kelak dengan amalan yang kita lakukan sampai ke hari ini, sampai ke saat ini. Sebab itu dia bawa Nabi penulis bawakan firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia ni ke atas dirinya dia tahu tentang diri dia. Apa sebenarnya yang dia buat. Walau alqa ma'adhirah. Ni anggota kita ni dia jadi saksi, dia tahu. Walaupun lisan kita ni memberikan berbagai alasan. Balil insanu ala nafsihi basir. Anggota badan kita semua ni tahu apa yang kita buat. Walau alqa ma'adh, walaupun lisan kita dihabaq kata, "Dak, aku tak pergi itu macam ni. Sebenarnya tak, aku buat tu tak sengaja." Tak. Anggota kita tahu. Kita buat macam mana, apa tujuan kita, kenapa kita buat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian wal halal bayyin wal haram bayyin. Halal jelas, benda haram jelas. Wa ma kana Allah mu'adzaban ahadan hatta yuqima alaihi al-hujjah. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan mengazabkan seseorang itu sehingga ditegakkan hujah ke atasnya. Wa yablughuhu wa yubayyinu lahu. Disampaikan semua benda yang dia buat dan dijelaskan kepadanya. Wa ba'da dzalik fa hukmullah bayyin. Selepas itu hukum Allah jelas. Idz qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, kerana itu Allah berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastahun. Adakah orang yang beriman itu sama dengan orang yang fasik? Sudah tentu tak sama. Maknanya yang mampu untuk membezakan antara orang yang beriman dengan orang yang fasik, Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu beza. Okey. Kemudian wal'an ud ila nafsik. Sekarang kembali kepada diri kamu. Wazinha bi a'maliha, dan timbangkan diri kamu dengan amalan yang kamu lakukan. Timbang diri dengan amalan yang dilakukan oleh diri kita. Fa in wajadta al-ihsan wal iqbal 'ala at-ta'at wat taqasin 'ala al-mubiqat fa'mal radiyallahu wan najah wastamir 'ala fi'l al-khairat. Sekiranya kamu mendapati fa in wajadta, sekiranya kamu mendapati al-ihsan, ada pada diri kamu ihsan, pelaksanaan segala ketaatan, dan sangat kurang melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara dosa, maka haraplah kamu, fa'mal, moga-moga kamu mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala dan kejayaan, dan teruslah di atas melakukan jalan, teruslah berada di atas jalan yang melakukan kebaikan. Wa in wajadta taqsir, kalau sekiranya kamu menemui at-taqsir, kurang, ini benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tak elok, walin himak fi anwa'i sayyi'at, okey, wa tarkil wajibat, fa anta makhtur. Kalau sekiranya kamu dapati diri kamu ada kekurangan, ada kelemahan, dan kamu banyak melakukan jenis-jenis kemaksiatan, keburukan, dan meninggalkan kewajipan, maka kamu sebenarnya berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Fabadir ila rabbika taiban, hendaklah kamu cepat-cepat balik kepada Tuhanmu dalam keadaan bertaubat kepadanya. Wa abshir ba'da dzalika biwa'dillah, dan aku berikan khabar gembira apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat
wa kana Allahu ghafurur rahima. Mereka-mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala tukarkan keburukan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi itu wafaqana Allah jami'an li fi'lil khairat wa ijtinabil munkarat wa razaqana sa'adah fid dunya wal akhirah. Jadi ini habis berkenaan dengan rihlah dua ruh. Satu ruh mukmin, satu lagi ruh kafir, dan ruh golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita masuk topik al-qabr, azabuhu wa na'imuhu. Kubur, azab dia dan juga naim dia, yakni nikmat di kubur. Tuan-tuan dan puan sekalian, taqarrara huna ma qarrarahu a'immat ahli sunnati wal jamaah min wujubil iman bi'adzabil qabr wa na'im, bi'adzabil qabr wa na'imihi. Telah ditetapkan imam-imam ahli sunnah wal jamaah tentang wajib beriman dengan azab kubur dan wajib beriman dengan nikmat-nikmatnya. Maknanya benda ni benda yang tidak ada khilaf di kalangan ahli sunnah. Yang menyelisihi topik ni tuan-tuan dan puan sekalian Mu'tazilah. Azab kubur ni clear cut, ahli sunnah beriman dengan azab kubur. Walaupun riwayat-riwayatnya dengan hadis-hadis bersifat ahad, bukan mutawatir, tapi ia diterima pakai di sisi ahli sunnah setelah dikenal pasti kesahihannya, walaupun dia ahad. Jadi cerita tu pun kita dah faham tentang prinsip-prinsip melaksanakan ataupun beramal dengan hadis ahad, dan dia jadi hujjah bagi umat Islam, sama ada dari sudut akidahnya, ibadahnya, syariatnya ataupun akhlaknya. Lebih utama kita berbicara dari sudut akidahnya. Wallahu a'lam. Seterusnya, falinnas thalathatu marahil yamurruna biha. Bagi manusia itu ada 3 peringkat dia akan lalui. Al-ula, peringkat pertama, hadhil hayatud dunya, dunia. Wathaniyatu, peringkat kedua, marhalatul barzakh, barzakh. Wathalithatu, yang ketiga, al-hayah fid daril akhirah, kehidupan di akhirat kelak. Haitsul baqa al-abadi, yang mana ia kekal selama-lamanya. Wala zawal wala inqidha, tidak akan musnah, dia akan kekal selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wal hayah ini saya akan ulas sekejap lagi. Ada perbincangan tentang soal, ada pendapat dan pandangan sebahagian ahli ilmu tentang fana'un nar. Neraka dia akan musnah, syurga akan kekal. Kita akan bahaskan sekejap lagi insya-Allah sampai pada topik dah. Sebab orang kata apa, bila orang neraka ni bila dah habis semua manusia sekali, bila dah hisap semua sekali, disiksa mereka, habis siksaan mereka, neraka akan musnah. Yang tinggal hanyalah syurga. Benda ni dijawab, diberi penjelasan oleh para ahli ilmu, diberikan nas-nas daripada Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW yang cukup banyak, yang menunjukkan neraka dan syurga kedua-duanya akan kekal selama-lamanya. Yang mana akhir sekali neraka tidak akan didiami melainkan oleh orang-orang yang kufur dan nifaq, munafik. Munafik dalam erti kata munafik nifaq i'tiqadi, nifaq munafik dari sudut i'tiqad, kepercayaan dia. Dia menzahirkan Islam dia dan menyembunyikan kekufuran dia. Dia kafir asalnya. Kalau nifaq amali ni, nifaq yang merujuk kepada perbuatan saja ni tuan-tuan dan sekalian, contoh suka bohong, suka ni, tapi dalam hati dia adalah Islam, dia akan kembali masuk ke syurga. Tapi orang kita tu lah, orang kita dia pakai hat tu. Heran tu. Dia pakai hat tu, dia suruh bang dia tak apa lah, kena untuk syurga ke. Dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia pakai yang tu. Jadi benda ni kita akan sentuh nanti tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab azab dia bukan satu benda yang meringankan, benda yang ringan. Dia satu hal yang sangat berat. Sementara nak tunggu azab ni tuan-tuan, azab di akhirat ni lain tau. Azab di selepas kita dibangkitkan yang tu lain. Yang tu akan ditimbang dosa dengan pahala kita.
dosa banyak mana dia akan disiksa berdasarkan dosa dia. Azab di kubur ni, dia bukan dikira azab lagi. Dia baru fitnatul qabr, baru diuji. Dia bukan dikenakan api neraka di kubur lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia baru dibuka pintu neraka, ditunjuk dekat dia. Walaupun saat ini kita akan tengok ada beberapa yang mereka disiksa dan disifatkan itu di alam barzakh oleh para ahli ilmu, oleh para ulama. Antaranya yang Nabi lihat dalam hadis Samurah ibn Jundab ataupun Samurah ibn Jundub, yang mana yang Nabi mimpi. Nabi SAW ni, Nabi suka tanya sahabat-sahabat Nabi, ada mimpi apa-apa ke? Hampa ada cerita sikit kalau hampa ada mimpi apa-apa. Nabi suka tanya berkenaan dengan mimpi. Tapi kita ni mimpi jenis ulak tudung senduk masuk rumah. Mimpi payung, mimpi yang mimpi pelik-pelik lagu tu, mimpi apa gitu. Ini cerita mimpi Nabi ni ru'ya as-salihah, ru'ya mimpi yang benar, mimpi yang merupakan wahyu. Nabi cerita dengan sahabat, kita akan baca sekejap lagi, yang mana para ahli ilmu membahas hadis itu di bawah topik dan tajuk azabul qabr, azab kubur juga. Bonang yang dalam riwayat kepala dia dihentak dengan batu, dan kemudian ada yang dipotong dagunya, dipotong kepalanya, dipotong tengkoraknya, kemudian ada yang berenang dalam api, dan kemudian dalam air panas, dan kemudian dia sampai di tepi-tepi tu buka mulut dia, buat masuk batu dalam mulut dia banyak-banyak. Lepas tu dia terus berenang lagi. Yang ni geng-geng pemakan riba. Lepas tu ada banyak beberapa riwayat yang mana para ulama mengatakan bahawasanya itu adalah di alam barzakh. Dia akan mendapat terus siksaan tersebut sampai tiba hari amal perbuatan dia dihitung. Lepas tu kena siksa lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian. So maknanya bukan satu hal yang ni. Tak payahlah pergi berenang kolam tu dah lah. Try pergi berenang kolam tu. Try pergi berenang kolam main telan 3-4 biji batu. Try tengok boleh ke tak. Kalau tak boleh tak payah terbiang lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata di sini, tak boleh yang tu sampai masa kita cerita sikit. Wal hayah fi daril barzakh hayatun khas. Kehidupan di alam barzakh adalah kehidupan yang khusus. Wa fiha yuftanun, di situ manusia diuji. Wa yun'amun au yu'adzabun, ataupun manusia diberikan nikmat ataupun dia diazab. Kama dallat ala dhalika an-nusus al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah. Seperti mana ditunjuk di dalam nas-nas Quran dan juga hadis Nabi SAW. Wa hadha huwa madhhabu salafil ummah. Ini adalah mazhab salaful ummah. Wa a'immatiha, dan imam-imamnya. Annal mayyita, sesungguhnya mayat itu idza mata yakunu fi na'imin aw 'adzabin. Mayat itu apabila dia mati, sama ada dia ada dalam keadaan yang nikmat ataupun azab. Mufaraqatul badan mun'amah aw mu'adzabah. Dan kemudian dia meninggalkan badannya, sama ada dia dengan nikmat ataupun dengan dia azab. Wa annaha tattasilu bil badan ahyanan, dan kadang-kala dia balik ke badan. Sebab akan ada hadis Nabi SAW, apabila orang bagi salam kepada ahli kubur, ruh akan balik ke badan untuk menjawab salam tersebut. Ada dah tu. Yang ni yang diulas panjang oleh orang lain pula ni. Dia pergi ulas panjang. Ini menunjukkan bahawasanya kita baca yang nu, mai baca kat dia. Sebab tu saya pernah dengar ada di satu kampung ni, di sebelah utara jugalah. Depa pasang radio 40 hari. Dulu ni depa duk main orang baca Quran. Lama-lama tak larat banyak mahal. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, depa letak radio, letak sudais. Jadi kawan masuk kampung, "Oi, sudais mengaji mana ni?" Duk ingat sudais banyak hari dah dengar bunyi suara sudais kan. Rupanya atas kubur depa letak pasang radio tu, depa letak bawah wakaf tu, letak itu pasang radio. Kuat speaker 40 hari. Tuan-tuan khatam Quran berapa kali khatam. Jadi itu depa bagaimana boleh dipraktikkan amalan seperti itu? Kerana dia memperluas tafsirkan hadis Nabi tadi ni. Ruh mendengar. Okey. Ruh mendengar apa yang disampaikan kepada dia. Macam lalu bagi salam. Tuan-tuan dan puan sekalian, isunya beza nah.
mendengar dengan mengambil manfaat daripada apa yang dia dengar. Beza. Dua benda yang berbeza. Hukum dia lain. Bab mendengar memang disebut di dalam hadis Nabi SAW, mendengar. Okay, tapi mengambil manfaat daripada apa yang dia dengar, ruh dapat manfaat tak? Yang ni yang dibahaskan. Sedekah Quran, sedekah baca Quran, dibacakan kepada dia. Tuan-tuan, dia dapat pahala kalau dia dengar Quran tu dalam kubur. Dah tak ada dah, dia dah terputus dah. Inqata'a amal. Inqata'a amaluhu. Terputus semua amalan. Dia sia-sia dah. Sebab tu bila masuk alam ni berebut nak balik. Nak balik saat akan muka bumi, nak buat balik, lepas tu nak patah balik, tak apa. Dah bila tak dapat balik, ditunjukkan neraka, Allah tangguh saat kiamat, jangan buat lagi. Tuan-tuan, maknanya dia tak ada guna dah. Kalau boleh diguna lagi, manfaat lagi amalan, dia dapat mengambil manfaat lagi daripada apa yang disampaikan kepada dia, banyak benda kita boleh buat kat dia. Banyak benda, mengajak Sahih Bukhari itu, banyak bagi dia dengar kan. Pokok daripada beramai kot tu, mana kita tahu. Tuan-tuan, tak boleh. So beza isu adakah mayat mendengar satu bab dengan isu adakah mayat boleh mengambil manfaat daripada apa yang dia dengar. Ini dua benda yang berbeza. Kekeliruan ni dia berlaku kat sini. Bila gagal bezakan benda ni, yang ni yang jadi cerita panjang. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian ni Syekh Khalid bin Abdul Rahman Asy-Syaikh ni dia bagi kesimpulan pendirian salaf ahli sunnah wal jamaah dalam isu beriman dengan azab kubur ni. Okey. Jadi dia sebut apa tadi? Yang pertama sekali dia kata, bila seseorang tu mati, sama ada dia dapat kenikmatan ataupun azab. Kedua, kemudian bila seseorang tu mati, roh dia akan berpisah daripada badan dia, sama ada dalam keadaan mendapat nikmat ataupun azab. Ketiga, roh ni pula akan kembali kepada badan. Kadang-kadang kembali, kadang-kadang pergi ke tempat lain. Tuan-tuan dan sekalian, pergi ke tempat lain tu kat mana tu wallahu alam. Kita akan baca sekejap lagi, tengok, akan dibahaskan. Tapi hak jenis balik rumah ziarah tengok cucu ni tak ada lah. Dia balik rumah tengok cucu dia sedih, takbir raya, kita jangan takbir selain pada musim raya. Nanti tok-tok kita dulu balik tengok sedih. Apa kaitan? Tuan-tuan dan sekalian. Okey? Wa yahsulu lahu ma'aha an-na'im aw al-'adzab. Maknanya dia akan bersama-sama dengan roh ni, bayang balik ke badan ni, bersama-sama dengan dia, sama ada dia akan dapat nikmat ataupun azab. Okey. Thumma in kana yaum, seterusnya. Kemudian di hari al-qiyamatil kubra, pada hari kiamat yang besar, u'idatil arwah ila al-ajsad. Dikembalikan roh kepada jasad semua. Wa qamu min quburihim li rabbil alamin, dan semua akan bangkit daripada kuburnya menuju kepada Tuhan. So ini poin akidah ahli sunnati wal jamaah dalam soal beriman kepada wujudnya azab kubur. Tuan-tuan, ia berkaitan dengan sama ada roh tu dia azab ataupun badan itu dia azab, ataupun roh ni kadang-kadang meninggalkan badan. Seperti mana yang kita bacakan tadi di awal-awal setelah dikebumikan, roh akan meninggalkan badan dulu, naik ke mana? Naik ke langit. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bagi yang beriman. Bagi yang tak beriman sampai ke langit dunia akan dihantar balik ke kuburnya. Okey. Dan kemudian menjawab salam, orang yang bagi salam kepada dia akan kembali. Dan kemudian wa minan nususil qur'aniyah ad-dalla ala adzabil qabr. Antara dalil-dalil dalam Quran dan sunnah yang menunjukkan tentang azab kubur. Dibawa sini firman Allah Subhanahu wa taala surah Ghafir. Firman Allah, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-'adzab. Surah Ghafir ayat 45 hingga 46. Dan Fir'aun ni dan ahli keluarga Fir'aun ni, mereka ditimpa dengan azab yang sangat buruk. Neraka api dibentangkan ke atas mereka siang dan malam. Dan pada hari kiamat akan, tadi nampak nah, dia beza. Yang ni keluarga Fir'aun akan dikenakan azab. Api neraka akan dibentangkan kepada dia siang dan malam. Ni waktu mana? Waktu di alam barzakh. Okey. Wa yauma taqumu as-sa'ah. Adapun pada hari berlakunya kiamat, mereka semua kaum keluarga Firaun ini akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat dahsyat. Itu azab lain pula.
Azab kubur lain, azab ketika di alam barzakh lain, azab di akhirat selepas kiamat lain. Baik. Al-Hafidh Ibnu Kathir berkata rahimahullah dalam tafsir dia, inna arwahahum, sesungguhnya ruh Fir'aun wa atba'ahu dan juga pengikut dia, tu'radu 'ala an-nar sabahan wa masa'an ila qiyamis sa'ah. Dipanggang atas api ni, diletak atas api ni siang dan malam sehingga ke hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah, bila hari kiamat, ijtama'at arwahuhum wa ajsaduhum fin nar, akan berhimpunlah seluruh roh-roh mereka dan tubuh badan mereka dalam neraka. Walihada qal, kerana itu Allah berfirman, wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'aun ashaddal 'adzab. Dan pada hari kiamat itu akan dimasukkan seluruh kaum keluarga Fir'aun dan pengikutnya dengan azab yang cukup dahsyat. Ai ashad alaman, yakni sangat sakit, wa a'zamuhu nakalan, dan sangat besar, sangat teruk dia punya pembalasan siksaan dia. Wa hadhihi al-ayah, dan ayat ini aslun kabirun, merupakan asas yang cukup besar, fi istidlali ahli sunnah ala adzabil barzakh fil qubur. Yang mana ayat Quran ini adalah hujah asas bagi ahli sunnah untuk menetapkan wujud di sana azab di alam barzakh, di dalam kubur. Wa huwa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah sebutkan, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, api akan dibentangkan kepadanya siang dan malam. Siang, pagi dan petang. Kemudian wa minan nususil qur'aniyah aidan, dan ada di antara dalil dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, tuan-tuan nombor 9 sana. Baik, dalam surah At-Tur, okey, fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yawma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun wa inna lilladhina zalamu 'adaban duna dhalika walakinna aktharahum la ya'lamun. Surah At-Tur ayat 45 hingga 47. Maksudnya, kalau keingkaran dan kedegilan mereka sampai begitu sekali, maka biarkanlah mereka wahai Muhammad, dan jangan hiraukan mereka sehingga mereka menemui hari yang padanya mereka akan binasa. Hari apa? Iaitu hari yang segala rancangan jahat dan tipu daya mereka tidak dapat mendatangkan sebarang faedah kepada mereka, dan mereka pula tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yunsarun. Tak ada siapa nak tolong. Dan kemudian sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapat azab siksa yang lain daripada azab tersebut. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Mana bahasa ini ada azab siksa lain selain daripada azab api neraka yang last. Ini azab apa? Azab kubur, azab di alam barzakh. Wal azhar. Wal azhar. Dan yang jelas daripada maksud firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bagi orang yang zalim itu ada azab lain selain azab api neraka. Al-azhar anna al-murad bihi al-azab fil barzakh. Yang ini menunjukkan yang jelas maksudnya di sini adalah azab ketika mana di alam barzakh. Seperti mana kama nabbaha ila dhalika al-allamah Ibnul Qayyim, seperti mana yang menjelaskan kepada kita al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabir ruh, dalam kitab ar-ruh. Wa qala, dia berkata, qad ihtajja bi hadhihi al-ayah jama'atun minhum Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ala adzabil qabr. Telah berhujah dengan ayat ini dan sebilangan besar daripada kalangan mereka, antaranya Ibnu Abbas bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahawasanya ayat ini menunjukkan wujudnya azab kubur. Baik. Sesungguhnya wa ammal ahadits an-nabawiyyah as-sahihah 'ala al-Mustafa fi itsbat 'adzabil qabr fa hiya kathiratun mustafidah. Wa qarrara ba'd al-a'immah tawaturiha anhu sallallahu alaihi wasallam. Tawaturiha. Anhu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tentang menetapkan azab kubur dia sangat banyak, dan telah menetapkan sebahagian daripada para ulama ia mencapai tahap mutawatir sekiranya dihimpun secara keseluruhannya. Sebahagian ulama berpendapat sedemikian. Wa minal ahadits, dan di antara hadis yang penting dalam berkenaan dengan azab kubur ini, alam barzakh ini, hadis Al-Bara' bin Azib yang kita bacakan tadi, yang dikeluarkan dalam kitab Sunan, Musnad
yang telah kita nyatakan secara sempurna dia punya siyak dia punya lafaz dan ungkapannya. Dan di antara hadis yang menunjukkan azab kubur juga, wa min al-ahadith adalla ala adzabil qabr aidan, antaranya saya baca poin-poin ya. Ma rawahu al-Bukhari fi sahihihi, apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya daripada an ummul mukminin, daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna yahudiyyah dakhalat 'alaiha, sesungguhnya seorang wanita Yahudi masuk bertemu dengan Aisyah. Fa dzakarat adzab al-qabr, dia cerita tentang azab kubur. Faqalat laha, dia berkata kepada Aisyah, a'adakallah min adzabil qabr, moga Allah selamatkan kamu wahai Aisyah daripada azab kubur. Fasa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adzabil qabr, maka Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Sebab wanita Yahudi tadi sebut apa? Dia main, moga Allah selamatkan engkau daripada azab kubur. Okey, a'adzakillah bukan a'adzakallah, a'adzakillah min adzabil qabr, moga Allah selamatkan engkau wahai Aisyah. Jadi Aisyah tanya dekat Nabi tentang azab kubur, maka Nabi kata na'am azabul qabr. Dalam riwayat yang lain Nabi kata azabul qabri haqqun, ya benar azab kubur, ataupun azab kubur itu benar. Maka Aisyah berkata, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da shalla salatan illa ta'awwadha min azabil qabr. Aku tak pernah tengok Nabi SAW selepas melakukan salat kecuali Nabi akan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada azab kubur. Dan wa fi sahihi aidan, dan dalam hadis yang sahih Bukhari juga daripada Asma bintu Abi Bakrin, daripada Asma, dia berkata qalat, dia kata qama Rasulullah SAW khatiba, Nabi SAW jadi khatib bagi khutbah. Fadzakara fitnatal qabr, Nabi ceritakan tentang fitnah kubur, okey, allati yaftunu fiha al-mar, yang mana akan jadi fitnah bagi seseorang. Falamma dzakara dzalika, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang perkara tersebut, dia bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi cerita tentang fitnah kubur. Bila Nabi cerita tentang hal tersebut, dajjal muslimuna dajjah, maksudnya semua pakat menjerit, pakat sedih dan ketakutan, gementar. Okay? Dan dalam riwayat lain Asma berkata, dajjal muslimun dajjatan halat baini wa baina an afhama akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir kalami. Depa menjerit ni, kuat sangat suara depa menjerit, takut pakat wah bunyi ni suara ni, sehingga kan aku tak faham yang perkataan terakhir yang Nabi sebut. Terganggu sebab kuat suara menjerit, takut dia Nabi cerita tentang alam akhirat. Kemudian dia berkata, Nabi SAW bersabda, waqad awha ila annakum tuftanun fil qubur qariban min fitnatid dajjal. Telah awha, yakni diwahyukan kepadaku, ila annakum tuftanun fil qabr, kamu semuanya akan difitnah di dalam kubur kelak. Qariban min fitnatid dajjal, dekat, sama seperti fitnah dajjal. Fitnah dajjal ni kita kena takut, pasal Nabi perintah untuk kita takut dan lari daripadanya. Demikian juga azab kubur. Sebab tu kalau kita ingat balik doa kita baca sebelum daripada kita memberi salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masihi ad-dajjal. Minta jauh daripada azab kubur, lepas tu minta jauh daripada dajjal. Sebab apa? Sebab dajjal ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak semua orang bertemu dengan dia. Tak semua sahabat Nabi tak bertemu dengan dia, melainkan Tamim Ad-Dari, satu cerita yang dia pergi ke pulau tu, Nabi SAW ketika itu tak bertemu dengan dajjal. Nabi hanya bercerita tentang dajjal kepada para sahabat berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Umat cari dajjal tak jumpa. Itu yang cerita Ibn Sayyad tu, yang dia pergi tengok-tengok tu, ada budak ni, ada satu dalam hadis Bukhari yang dia pergi tengok, macam Nabi cerita, ada sedikit gambaran budak ni
muka dia hampir sama dengan apa yang Nabi gambarkan tentang Dajjal. Rambutnya kerintin, tubuhnya sekian-sekian, mata dia begini begitu. Jadi Umar ni pi siasat, buat siasatan. Ni tengok lelaki ni. Tu Umar kata nak bunuh orang lah. Lepas tu Nabi kata kat Umar, kalau benar dia Dajjal, kita tidak akan ada sesiapa pun mampu untuk mengusiknya. Sikit pun tak ada siapa mampu. Dia powerful. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan dekat dia. Nabi duk terekam dia. Kalau dia Dajjal, lama dah mampu. Itulah lebih kurang maksud Nabi SAW. Kalau dia Dajjal, lama dah hang tak ada. Kita semua dah tak ada lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, fitnah Dajjal yang sangat digeruni. Tapi fitnah Dajjal ni tak semua kena pada orang. Mudah-mudahan tok nek pak kita semua dah tak kena dah. Dia akan datang pada satu generasi yang terakhir. Sebab tu ni tak jauh, tapi azab kubur ni dia kena pada semua orang. Semua orang akan kena azab kubur. Tak kira mati awal ke mati lambat ke mati cepat ke, melainkan mereka-mereka seperti mati-mati yang tertentu. Seperti mati sakit dalam perut, seperti ada mati syahid dalam peperangan. Jadi ada beberapa bentuk ataupun jenis kematian yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak ataupun dia tak terkena dengan azab ataupun fitnah qabr. Dia tak terkena, dia terlepas dan selamat. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian dalam Sahih Muslim disebut daripada Zaid bin Thabit, dia kata bainama Rasulullah SAW fi ha'itin li Bani Najjar ala baghlatihi wa nahnu ma'ahu idh hadat bihi fakadat tulqihi. Ketika mana kami dengan Nabi SAW di kebun, dinding kebun Bani Najjar, Nabi berada di atas bagal Nabi SAW, dan kami bersama-sama dengan Nabi. Tiba-tiba hadat bihi, bagal yang bawa Nabi SAW ni dia macam dia belok, dia kona laju sangat, fakadat tulqih, sehingga kan dia macam nak macam Nabi nak terjatuh daripada bagal dia, disebabkan dia kona dengan begitu laju cepat. Fa idza aqbur sittatun aw khamsatun aw arba'ah. Pokoknya kat kawasan tu rupa-rupanya ada kubur, ada lebih kurang disebut sini 6 atau 5 atau 4. Maknanya perawi ni dia keliru, dia tak tahu berapa jumlah keseluruhan. Okey. Faqal, maka dia berkata, Nabi bersabda, "Man ya'rifu ashab hadhil qubur?" Nabi cakap. Nabi kata, siapa yang kenal tuan punya kubur ni? Faqala rajulun, seorang lelaki berkata, aku, ana. Qala, Nabi bersabda, famata mata haula, bila depa ni mati? Maka lelaki ni menjawab, matu fil isyrak, mereka mati dulu lagi, zaman syirik lagi. Faqala, maka Nabi bersabda, inna hadhil ummah tubtala fi quburiha falawla alla tadafanu lada'autu Allah an yusmi'ukum min azabil qabri alladhi asma'u minhu. Sesungguhnya umat ini, dia kata, akan diibtila, akan diuji di dalam kuburnya. Okay? Kalau sekiranya kalian ini merupakan orang yang tak sibuk, menyibuk. Manusia ni kan sifat dia menyibuk. Dia tahu tu benda tu ada, dia bercerita kata cerok. Kan? Agama-agama dia tak boleh nak jawab sikit, dia habaq rahsia Allah. Tak boleh habaq kat orang. Hak yang dia bercakap kawan ni rahsia-rahsia, dia pergi cerita kata cerok dah. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu manusia menyibuk dah ni. Nescaya aku akan doa kepada Allah supaya Allah dengarkan apa yang aku dengar. Makhluk ni, mereka ni sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara hikmah yang besar para ulama bahaskan, kenapa azab kubur ini tak diperdengarkan oleh Allah kepada manusia dan jin. Kenapa tak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan, kita dengar orang baru, wallahu alam sahih ke tidak, ada mana atau Tok Syekh mana atau dia ada rakaman suara orang yang menjerit, katanya yang menjerit dalam kubur. Wallahu alam, tak payah gelak lah. Kan? Kita tak tahu betul atau tidak. Sekiranya betul, sekiranya tak betul, kita pun tak tahu. Tak apalah. Dengar yang tu pun kita Allah.
Cari mula rumah. Tu dengar yang tu. Betul ke tidak? Wallahu alam, kita tak tahu lagi. Baru dengar kes manusia bertukar menjadi apa? Babi lah, khinzir lah, apalah. Baru kita Allah dah serun. Tuan-tuan, itu kita tak tahu realitinya. Sahih ke tidak? Wallahu a'lam. Tapi ini yang hadis yang kita bacakan tadi tentang jeritan mereka, tentang siksaan mereka, tentang sergahan mereka. Tuan-tuan, boleh kita hidup atas muka bumi ni? Ambil fikir sendirilah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu a'lam. Seterusnya, thumma aqbala alaina biwajhihi. Nabi menghadap wajah kami. Nabi menghadap wajah Nabi kepada kami. Faqal, Nabi bersabda, ta'awwadhu billah min adzabil qabr. Hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Qalu, maka sahabat-sahabat berkata, na'udzu billah min adzabil qabr. Kami mohon perlindungan kepada Allah daripada azab kubur. Nabi kata lagi, ta'awwadhu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Hendaklah kamu mohon kepada Allah daripada fitnah yang mana secara zahir ataupun secara batan, tersembunyi. Syekh Imam ataupun Syekh Mulla Ali Qari dalam bila dia ulas hadis dalam Syarh al-Mishkah, Mishkatul Masabih, dia kata yang dimaksudkan dengan fitnah yang zahir dengan batin ini adalah ma yajri ala zahiril insan wa ma yakunu fil qalb min asy-syirk wal riya wal hasad wa ghairi dhalik min madhmumatil khawatir. Yang zahir tadi ni yang zahir kehidupan manusia, fitnah, ujian-ujian yang zahir. Yang batin ni yang berlaku dalam hati kita, sama ada syirik, riya, hasad dan yang selainnya daripada perkara-perkara yang tak baik. Itu fitnah yang zahir dan fitnah yang batin. Qalu, maka sahabat-sahabat Nabi pun berkata bila Nabi pesan macam tu, na'udzu billah minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kami mohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah, sama ada yang zahir ataupun sama ada yang tersembunyi. Kemudian Nabi kata lagi, ta'awwadhu billah min fitnatid dajjal. Mohonlah perlindungan kepada Allah daripada fitnah ad-dajjal. Maka sahabat pun kata, na'udzu billah min fitnatid dajjal. Kami mohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah dajjal. Demikian juga daripada Sahih Muslim juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza farigha ahadukum min at-tashahhudil akhir, falyata'awwadz billah min arba'." Apabila salah seorang daripada kamu selesai daripada membaca tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada 4 perkara. Min azabi jahannam, daripada azab jahannam, neraka. Wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah yang hidup dan yang mati. Wa min fitnati al-masih ad-dajjal, dan juga daripada fitnah dajjal. Baik. Kemudian yang ke muka surat 17 seterusnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, wa minal adillati al-muqarrarah, dan antara dalil-dalil yang telah tetap li haqiqati, yang menetapkan li haqiqati azab, tentang hakikat azab ni dalam kubur ni, ma rawahu Muslim fi sahihihi, apa yang seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surata min al-Quran. Nabi ajak kami baca doa ni seperti Nabi ajak kami baca Quran. Maknanya apa? Pentingnya kena tahu. Mesti kita kena ajak anak-anak kita ajak diri kita sendiri yang tak tahu lagi. Doa yang dibaca sebelum ni cuma dalam bentuk lafaz. Nabi ajak, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, minta jauh daripada neraka jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, minta jauh daripada azab kubur, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, minta jauh daripada fitnah yang hidup dan yang mati, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, minta jauh daripada fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain juga menyebut min fitnati minal ma'thami wal maghram. Tuan-tuan dan puan, minta jauh daripada dosa dan juga daripada hutang piutang, minta jauh. Itu dalam riwayat yang pelbagai. Okay. Tapi Ibnu Abbas dia cerita dekat kita ni, dia kata Nabi ajak kami baca doa ni seperti Nabi ajak baca. Serius ke tak? Serius. Kemudian
Wa fi sahihain, dan dalam Sahih Bukhari Muslim. An Abi Ayyub, daripada Abu Ayyub. Qala, dia berkata, kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wajabat asy-syams fa sami'a sautan fa qala yahud tu'adzab fi quburiha. Nabi, suatu hari Nabi keluar bila matahari dah meninggi, tiba-tiba Nabi dengar. Fa sami'a sautan, Nabi dengar. Fa qala, Nabi berkata, Yahud, itu suara seorang lelaki Yahudi, seorang Yahudi yang disiksa di dalam kuburnya. Ini menunjukkan penetapan azab kubur. Wallahu alam. Jadi dia kata kat sini, kesimpulan dia untuk topik ni, untuk bab ni dulu. Wa mimma taqaddama ayyuhal ikhwatul kiram yatabayyana anna lin-nas fi quburihim hayatun ukhra. Dan apa seperti mana yang telah berlalu, wahai saudara-saudaraku yang mulia, telah jelas bagi kita sesungguhnya bagi manusia itu dalam kubur ada kehidupan yang lain. Laha khususiyatiha, ada perkara-perkara kekhususannya yang tersendiri. Okey? Wa ta'alluqur ruh bil badan fiha ta'alluqun khas. Ta'alluq ruh pada badan itu adalah ta'alluq yang khusus. Yang dia berbeza, lain. Dia ada kaitan yang berbeza, kaitannya khusus. Okey? Wan nasu fi tilkal hayah al barzakhiyah yanaluhum min al azab aw an na'im bihasabi a'malihim allati qaddamuha fi hayatihim dunya. Keterikatan ruh dengan badan itu adalah keterikatan yang bersifat khusus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan manusia dalam hayat kehidupan di akhirat, di alam barzakh ini, sama ada mereka akan mendapat azab ataupun mendapat nikmat bergantung kepada amalan yang mereka persembahkan di atas muka bumi. Seperti mana di seterusnya dia kata, kama anna dzalikal alamul barzakhi anna dzalikal alamal barzakhi min alamil ghaib alladhi yajibu alaina an nu'mina bihi wifqa ma dallat alaihi an-nusus min al-kitab wa sunnah. Demikian juga alam barzakh ini adalah alam ghaib yang wajib daripada kalangan kita beriman dengannya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh nas-nas Quran dan juga sunnah. Okey, dan kama sanuwaddihu dzalika fima ba'd bi'aunillah idafatan li ba'dil masail al-ukhra al-muta'alliqatu bi'adabil qabr wa na'imihi wa ma yattasilu bihima. Dan demikian juga akan kami jelaskan selepas ini dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, sebagai satu tambahan kepada sebahagian daripada masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan azab kubur ataupun nikmatnya dan apa-apa yang bersambung dengannya. Wallahu a'lam. Jadi buka surah 18, kita berhenti berehat 5 minit.